Saya pergi ke Khartang. Khartang ni lah perkampungan Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Saya cerita dulu. Al-Imam Al-Bukhari, dia satu orang yang dalam hayat dia pernah suffer disebabkan zaman itu ada kelompok yang tak dapat menerima perbezaan pandangan. Dia orang Naisabur, dia orang Bukhara. Di situ Naisabur lah, Naisabur. Sekarang ni dia wilayah itu dibeda-bedakan. Di Bukhara, Naisabur, Samarkand. Wilayah-wilayah itu melahirkan banyak tokoh. Kita ada, sebab itu ya, Imam Muslim, Al-Hakim An-Naisaburi, kita ada Al-Imam Tirmidzi, semua daripada wilayah. Saya bawa balik daripada Uzbek. Bukhari dengan nama yang besar, kemampuan yang besar, balik di kampung dia disambut dengan sambutan yang besar. Apabila dia mengajar, dia memberikan pandangan yang berbeza dalam furu' akidah, di dalam cabang isu akidah. Dia dihukum sesat, kafir, tak dibenarkan mengajar, terpaksa keluar daripada Naisabur pergi ke Bukhara. Di Bukhara tak benarkan, UMNO tak benar dia mengajar pula. Dia pergi ke Samarkand, daripada Samarkand nak pergi tempat lain dulu bergaduh. Akhirnya dia mati di Samarkand dalam keadaan terbuang dan dituduh sebagai seorang yang sesat. Tetapi Arab kata al-baqa'u lil aslah. Akhirnya yang kekal ialah yang terbaik. Hari ini orang menyebut Rawahul Bukhari dengan penuh kekaguman dan keagungannya. Pada zamannya kebanyakan sarjana hadis memberi komentar bahawa Muhammad bin Ismail dhaif. Muhammad bin Ismail itu, iaitu Al-Bukhari, Abu Abdullah, dhaif, lemah. Karena wafihi mas'alatul lafz, padanya ada masalah lafaz Quran. Mereka mendengar pandangan, karena krisis dengan Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, satu orang tokoh sarjana yang besar juga. Dia berbeza pendapat. Tokoh itu dominan di tempatnya. Al-Bukhari menjadi mangsa. Imam Malik dalam sejarahnya dia juga pernah berbeza pendapat dengan Muhammad bin Ishaq, walaupun ada orang yang melabelkan Muhammad bin Ishaq, tapi Muhammad Ishaq juga di samping ada kelemahannya, dia juga seorang tokoh dalam sirah. Muhammad bin Ishaq terpaksa keluar daripada Madinah. Krisis perbedaan pandangan telah berlaku dalam sejarah Islam, sehingga kepada pandangan-pandangan itu ke peringkat yang demikian. Sebab itu apa yang perlu kita buat ialah melihat kepada khazanah ni. Jangan kita, setengah orang dia tak faham sejarah sangat. Dia kata ulama-ulama dulu tak pernah beza pendapat. Ini semua budak-budak tepi jalan yang bercakap tentang ilmu pengetahuan. Ulama-ulama dulu juga berbeza pendapat. Ada juga mereka yang berbeza kepada peringkat yang tegang antara satu sama lain. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, nanti saya akan cerita, saya selalu sebut, dia adalah anak murid kepada Imam Malik. Oh, yang disayangi oleh Imam Malik. Walaupun masa awal dia datang, Imam Malik agak tegas dengannya, kemudian Imam Malik melihat kelebihan ilmunya. Tapi pada akhir, ketika zaman Imam Malik tidak ada, berlaku ketegangan antara Syafi'i dan pengikut Imam Malik. Sehingga Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lamun Nubala, ketika menceritakan ketegangan itu, menyatakan semoga Allah mengampuni semuanya. Mula-mula Imam Syafi'i sabar, kerana dia tak mau kritik tok guru dia. Tapi apabila dia tengok mereka berlebih-lebihan, dia menulis mengkritik pandangan Malik. Yang menjadi umat ini serabut ialah kerana ada orang yang bahasa utara ni yang perak
tapi dia mengulas perkara-perkara yang besar. Dia bukan cuba menyantuni bagaimana menyelesaikan, bagaimana mengambil manfaat daripada perbedaan-perbedaan yang banyak, tapi dia cuba mengkreat masalah seolah-olah perbedaan itulah punca masalah kepada umat Islam. Sedangkan perbedaan itu adalah khazanah umat Islam.